Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua anak-anak PK Intan. Apa khabar hari ini? Okey, hari Ahad kita mulakan minggu baru, minggu ke-9 dalam pembelajaran PDPR dengan tajuk baru unit 2 haiwan. Okey, tajuk 2 haiwan. Okey, jadi semua boleh buka buku teks muka surat 18. Muka surat 18 dalam buku teks. Tajuknya 2.1 Pembiakan Haiwan. Okey, hari ini kita akan belajar tajuk 2.1 Pembiakan Haiwan. Ada dua perkara yang akan kita bincangkan iaitu tujuan haiwan itu membiak dan cara ia membiak. Okey, apa tujuan haiwan membiak? Haiwan membiak untuk menambah bilangannya. Okey, menambah bilangan dan mengekalkan spesiesnya. Maksudnya apa? Maksudnya haiwan membiak untuk menambah bilangan. Daripada 2 ekor jantan betina, dia akan membiak dan bilangannya akan bertambah jadi 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor, 6 ekor dan berekor-ekor. Jadi bila bilangan dia banyak sehingga berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, jadi dia punya spesies akan kekal. Spesiesnya akan ada lah walaupun ada ada antara haiwan-haiwan tu yang akan mati kena makan, okey, mati kena penyakit. Tapi sebab bilangannya dah beribu-ribu seperti semut, okey, seperti serangga, bila dah beribu-ribu seperti ikan, jadi bila kena tangkap, kena makan selalu pun bilangannya masih lagi banyak dan dia akan kekal, tidak pupus. Itu tujuan dia membiak. Untuk menambah bilangan dan mengekalkan spesiesnya supaya tidak pupus. Pupus maksudnya apa? Pupus maksudnya hilang daripada bumi ini. Maksudnya dah habis terus, tak ada. Okay, kalau dikatakan ikan tu pupus, dalam dunia ni kita dah tak jumpa lagi ikan. Itu maksudnya. Jadi tujuan ikan membiak supaya ikan tu bilangan dia banyak dan ikan tu tidak pupus. Okey, boleh faham? Baik. Perkara yang kedua ialah cara pembiakan haiwan. Okey, cara pembiakan haiwan ada dua sahaja, iaitu yang pertama sekali beranak. Okey, beranak dan yang kedua bertelur. Okey, cara pembiakan haiwan yang pertama beranak, yang kedua bertelur. Seterusnya, haiwan yang beranak. Okey, kita terus pada pembiakan haiwan. Haiwan yang beranak iaitu haiwan bunting untuk tempoh tertentu sebelum melahirkan anak. Apa maksud bunting? Bunting tu maksudnya dia mengandung. Kalau manusia kita panggil mengandung. Tapi kalau haiwan kita panggil dia bunting. Bunting maksudnya dia mengandung dalam tempoh tertentu sebelum melahirkan anak. Okey, lepas tu berbeza. Setiap haiwan mempunyai tempoh masa yang berbeza-beza. Okey, untuk bunting. Contohnya kucing. Kucing mungkin 3 bulan bunting. Tapi kalau gajah dia akan bunting selama 2 tahun. Dalam masa 2 tahun kita ni, katalah dia bunting start 2021, anak dia akan lahir 2023. Macam tu. Itu maksudnya 2 tahun dia bunting. Lepas tu pernah dengar orang cakap bunting gajah kerana bunting tak beranak-beranak. Dia sebab gajah bunting lama ya. 2 tahun. Dia setiap haiwan mempunyai tempoh bunting yang berbeza-beza. Bukannya sama. Kalau manusia 9 bulan, 10 hari. Tapi kalau haiwan, kucing mungkin 3 bulan. Arnab mungkin 4 bulan. Okay, lembu mungkin 9 bulan, 10 bulan. Lagi apa? Ikan paus mungkin 15 bulan. Dia bergantung kepada jenis haiwan tersebut. Kemudian, bagi haiwan yang beranak, anak yang dilahirkan bergantung kepada ibu. Maksudnya apa? Apabila anak yang dilahirkan daripada ibu secara beranak ni, anaknya akan bergantung kepada ibu. Untuk apa? Untuk menyusu. Jadi, kalau anak lembu yang lahir, bila anak lembu, anak gajah semua lahir ke dunia ni, kebanyakannya dia akan bergantung kepada ibu untuk mendapatkan makanan. Okey, untuk mendapatkan makanan, terutama sekali untuk menyusu lah.
Jadi itu yang dimaksudkan anak yang dilahirkan bergantung kepada ibu. Dia tidak boleh terus sendiri. Okey. Terusnya, biasanya anak yang dilahirkan secara beranak ni, anaknya tidak banyak. Contohnya macam kucing. Kucing kalau beranak berapa? 4 ekor. Kalau lembu mungkin beranak seekor. Gajah mungkin seekor. Okey. Ya, dia ada setengah haiwan yang mungkin boleh beranak banyak lah. Macam arnab sekali beranak mungkin 12. Okey, babi mungkin 10. Contohnya macam tu. Maksudnya tak banyak berbanding dengan haiwan yang bertelur. Okey, kita tengok haiwan yang bertelur pula. Haiwan yang bertelur biasanya menjaga atau mengeramkan telur sehingga menetas. Maksudnya dia bertelur, dia mengeluarkan telur daripada badan dia, bertelur, dan dia akan menjaga atau mengeramkan telur itu hingga menetas. Bukannya telur tu, ataupun mungkin ada setengah haiwan yang bila dia bertelur dia tinggal sahaja. Jadi bila telur ni tinggal macam penyu, okey, anak yang dilahirkan biasanya boleh berdikari. Maksudnya bila dia dah menetas, dia terus berenang, mencari makanan sendiri. Contohnya macam kalau anak ular menetas, dia boleh cari makan sendiri. Dia terus ke mana-mana lah. Jarang kita jumpa anak ular tu jumpa dengan mak dia sekali. Sebab memanglah mak dia ada tapi dia boleh bergerak sendiri. Itu maksudnya bila dia dah menetas, dia boleh berdikari cari makanan sendiri. Dan haiwan yang bertelur, yang menetas ni tidak menyusukan anaknya. Dia biar je. Sebab biasanya anak dia boleh mencari makanan sendiri. Dan biasanya anak yang menetas adalah banyak. Contohnya macam ular ni. Sekali bertelur banyak, berpuluh-puluh. Dan bila menetas pun berpuluh-puluh ekor juga. Okay. Ikan pun sama. Kali bertelur beribu-ribu. Yang ni bukan dia makan. Ini bukan dia makan anak dia. Tapi dia menjaga telur dalam mulut. Bila telur tu dah menetas, dah jadi anak ikan, dia keluar balik. Sebab tu kita kadang-kadang kita nampak macam ikan ni makan anak dia. Tapi sebenarnya dia bukan makan anak dia. Tapi dia jaga anak dia dalam mulut dia. Okay, kalau untuk penyu pula, dia dah bertelur, dia tinggalkan. Kemudian bila dah cukup masa, dia dah menetas, anak-anak penyu ni akan berenang sendiri ke lautan sendiri. Okay, dalam beribu-ribu, beratus-ratus yang pergi ke laut tu, yang jadi dewasa mungkin 2-3 ekor sahaja. Yang lain semua dah kena makan. Sebab dia haiwan ni bila menetas, haiwan-haiwan yang bertelur ni, ibu dia tak menjaga dia. Dia akan berdikari sendiri. Sebab tu dia menjadi peluang yang kena makan tu sangat besar berbanding dengan haiwan yang beranak. Haiwan beranak, bila dia beranak, ibu dia susukan. Memang ibu dia jaga anak dia, tak kena makan dengan haiwan lain. Jadi bila dia besar, dia boleh mempertahankan anak dia. Okay? Yang ini contohnya semut. Semut ni bila dia bertelur beribu-ribu lah. Beribu-ribu dan mungkin berjuta-juta juga. Okay? Baik, itu sahaja pelajaran hari ini, cara pembiakan haiwan, iaitu haiwan yang beranak dan haiwan yang bertelur. Harapnya faham. Kalau tak faham boleh tanya kepada cikgu lah. Baik, tugasan hari ini ialah latihan dalam modul, latihan 9 hingga latihan 11. Bukannya 9 dan 11. 9, 10, 11. Okey, itu sahaja pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya. Assalamualaikum. Bye-bye.